Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang laporan kajian tindakan saya. Jadi, yang pertama, tajuk saya ialah meningkatkan kemahiran membina pseudocode dan carta alih struktur kawalan pilihan menggunakan lembaran Plan Your Day kepada 30 orang pelajar tingkatan 1. Jadi, sampel saya ialah 30 orang pelajar tingkatan 1. Okey. Baik, jadi kalau tengok daripada sini, semua format saya ikut seperti yang ada dalam buku panduan lah. Okey, saya menggunakan font Arial 11 Arial 11 dan juga hanya untuk abstrak sahaja saya menggunakan Times New Roman 10. Okey, dengan birai kanan, birai atas dan juga birai bawah 2.5 cm dan juga birai kiri 4 cm lah. Okey, untuk semua untuk format dia saya ikut betul-betul macam dalam buku panduan. Okey. Jadi abstrak saya, okey. Ni abstrak saya. Okey, kajian ini dilaksanakan sebab topik subtopik 3.1.1 Pseudocode dan carta alih ni dia dianggap menjadi satu kerisauan lah dalam kalangan pelajar dan juga pelajar menganggap dia susah. Jadi apa yang saya buat, saya menghasilkan satu kertas lembaran Plan Your Day supaya pelajar boleh menggunakan lembaran tersebut dan mengaplikasikan kehidupan seharian agar mereka nampak macam mana apa ni struktur kawalan pilihan tu boleh digunakan sebenarnya dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya dunia sains komputer ni sangat dekat dengan kita. Jadi kita nak tanggapan pelajar terhadap subtopik tersebut mudah sebab dekat dengan kehidupan seharian. Okay. Ini adalah abstrak saya. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada sanarai kandungan. Okay, ini sanarai kandungan saya ada perkara dan juga halaman. Okay. Nombor 1, refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas, halaman nombor 1. Kemudian fokus kajian nombor 2, objektif terbagi pada 2, objektif am dan khusus, muka surat 2, kumpulan sasaran saya muka surat 3 dan juga pelaksanaan kajian lah. Okay. Pelaksanaan kajian daripada tinjauan masalah dan juga analisis. Muka surat 3 hingga 4. Okay. Seterusnya. Okey. Sekarang kita baru untuk 1.0 ni baru kita masuk muka surat 1. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Okey. Apa yang saya katakan bahawa okey, sepanjang sesi PDP yang saya jalankan, saya mendapati pelajar kurang berminat terhadap subtopik 3.1.1 ni sebab mereka menganggap terdapat bahagian yang terlalu sukar. Jadi, perkara ini sebenarnya dah menimbulkan perasaan risau dalam diri saya. Sebab apa? Sebab bagi saya, subtopik tersebut sangat penting lah. Sebab sebelum mereka belajar dengan lebih lanjut pada tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5, ini adalah sangat asas dalam topik. Contohnya, sebelum topik pengatur caraan ataupun programming lah. Okay? Jadi, apa yang saya katakan dalam refleksi ini, saya sedar bahawa saya juga lemah dalam teknik saya nak menerangkan subtopik tersebut agar mereka benar-benar faham. Jadi saya tak mengambil satu inisiatif lah untuk membuatkan pelajar ni betul-betul faham. Okay, saya juga sering melihat bahawa mereka agak keliru dan suka menjawab. Contoh, masa saya tanya pelajar, macam mana kita nak bezakan struktur kawalan tunggal dan dui pilihan? Jadi saya kata semua pelajar ni tercengang. Saya tengok mereka buntu dan juga tercengang. Dan tak boleh jawab lah soalan yang saya tanya tu. Okay. Sejujurnya, saya merasakan penyampaian saya amat lemah hingga menyebabkan kefahaman pelajar berada pada tahap yang rendah. Okay. Pada saya, kaedah chalk and talk tu sangatlah tidak sesuai untuk subtopik tersebut. Sepatutnya ada lembaran kerja ataupun aktiviti yang sesuai untuk dijalankan. Okay. Oleh hal yang demikian, saya mengambil keputusan untuk membuat kajian tindakan untuk mengenal pasti apa punca masalah yang menyebabkan pelajar tu tak faham. Jadi, saya melaksanakan lembaran Plan Your Day untuk membantu pelajar menghasilkan pseudocode dan carta alih yang lebih kemas. Okay.
Seterusnya fokus kajian. Okey, untuk 2.0, fokus kajian saya adalah berfokuskan kepada kemahiran kita berfikir dan menyelesaikan masalah. Sebab apa saya memilih kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah? Sebab dalam topik algoritma ni, okey, dia melibatkan struktur kawalan, pilihan. Jadi, pelajar perlu berfikir dalam kehidupan seharian dia, dalam kehidupan seharian mereka, apakah pilihan yang dia buat setiap hari, apakah okey, pilihan yang dibuat setiap hari, dan juga dalam lembaran plan Yodi juga dia ada soalan berkenaan dengan sistem komputer. Contohnya sistem pembayaran cashless. Jadi pelajar tu dia kena fikir sendiri, okey. Dia sebenarnya telah merangsang kognitif mereka untuk berfikir sendiri bagaimanakah contoh kita membuat pembayaran secara online. Okey, pembayaran secara online. Jadi pertama sekali, okey, perlu memasukkan uh, maklumat bank. Kemudian perlu memasukkan nombor akaun. Okey. Dia ada step-stepnya. Jadi pelajar akan terbiasa dan faham macam mana nak buat uh, orang kata nak buat flow tu supaya cantik. Okey. Melalui situasi sebenar tersebut, mereka perlu merancang dan berfikir tentang bagaimana cara untuk meletakkan setiap satu tindakan mereka dalam bentuk carta alif. Jadi melalui kaedah ini, pandangan mereka terhadap satu topik tersebut menjadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab dia berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka. Okey. Seterusnya, objektif kajian saya. Okay. 3.0, objektif dia. Okay. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan juga kemahiran dalam menulis pseudocode dan membina carta alir dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Okey. Untuk objektif yang saya nak capai adalah untuk nak membantu mereka menulis pseudocode dan membina carta alir dengan mudah. Okey. Kemudian nak menggunakan perbandingan dalam kehidupan seharian. Okey, membandingkan kehidupan seharian dengan apa yang mereka belajar tu supaya mereka faham jenis sistem kawalan. Okey, dan juga membantu pelajar membezakan dan menentukan jenis sistem kawalan pilihan. Okey, dan juga membantu penguasaan dan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan. Okey, sebab apa saya nak membantu penguasaan dan pencapaian mereka? Sebab saya menjalankan ujian pra dan juga ujian post. Supaya saya nak tengok macam mana sebelum dan juga pencapaian mereka sebelum dan juga selepas mereka menggunakan lembaran plan Yodi. Okay. Objektif. Okay. Kemudian kumpulan sasaran mudah saja mensasarkan seramai 30 orang pelajar tingkatan 1 yang mengambil subjek asas sains komputer. Okay. Pelaksanaan. Okay. Untuk pelaksanaan, okay, 5.1 saya menjalankan tinjauan masalah. Dalam kajian ini, saya melaksanakan beberapa kaedah untuk meninjau masalah. Okay. Antaranya adalah pemerhatian. Okay. So, melalui pemerhatian, saya sepanjang PDP yang dijalankan, saya mendapati banyak pelajar yang menunjukkan reaksi yang kurang baik melalui wajah. Contoh, semasa sesi Q&A, okay, selepas kelas, saya ada buat Q&A. Jadi, saya tengok pelajar muka dia, wajahnya berkelok seolah-olah tak faham apa yang saya ajar berkenaan satu topik tersebut. Jadi, sangat kuranglah daripada mereka yang memberikan respon. Jadi, saya berpendapat mereka sebenarnya ni tak berminat ataupun memang tak nak belajar sebab topik tersebut dianggap sukar. Alright? Okay, pemerhatian saya. Okay, ujian pra dan post. Okay, saya mendapati bahawa pemberian ujian pra dan post ni boleh membantu saya untuk nak kenal pasti sama ada topik tersebut benar-benar menjadi masalah kepada pelajar. Jadi oleh hal demikian saya menyediakan set soalan. Okey, saya akan menyediakan set soalan berkenaan dengan sistem kawalan pilihan untuk ujian pra dan juga ujian tersebut dilaksanakan selama 20 minit dan juga kertas jawapan akan dikutip supaya saya boleh semak lah. Jadi setelah selesai semakkan, saya akan bagi lembaran plan Yodi tu. Okey, lembaran plan Yodi tu dalam mungkin 2 hingga 3 waktu kelas. Okey, 3 waktu kelas berturut-turut. Okey, untuk memastikan mereka betul-betul faham dan boleh gunakan lembaran plan Yodi tu dengan baik. Kemudian selepas tu mungkin dalam next class ataupun lagi 2 kelas tu kemudian saya akan
menjalankan ujian pos. Okey, ujian pos ni untuk menguji betul-betul tak mereka faham dan juga kuasai tak topik tersebut, dan juga kita akan mengambil data lah, markah. Kita akan membandingkan ujian pra dan pos. Kemudian saya akan menggunakan software ataupun perisian statistical package for the social science SPSS untuk nak analisis markah ujian pra dan pos yang digunakan oleh pelajar. Okay. Untuk meninjau masalah juga, saya menggunakan kaedah soal selidik lah. Soal selidik ni supaya kita mengetahui kepuasan mereka tentang bagaimana mereka menganggap topik tersebut, sama ada benar-benar susah, biasa saja ataupun tak susah pun sebenarnya. Jadi setelah mereka buat lembaran plan your day tu, okey, borang soal selidik kedua pula saya akan edarkan, okey, untuk nak tahu tahap kepuasan dan juga kebolehgunaan lembaran kerja tu dalam membantu mereka. Jadi untuk nak analisis data ni, kita perlu dapatkan Cronbach Alpha ataupun perkali Cronbach ni. Okey, dan menggunakan perisian SPSS ni supaya kita boleh tahu konsistensi dan juga kepuasan pelajar tu dalam menggunakan lembaran kertas kerja. Okey, ini adalah analisis tinjauan masalah lah. Okey, analisis tinjauan masalah ni saya belum ada data lagi. Jadi, insyaAllah nanti saya akan, bila dah ada data, saya akan masukkan dan letakkan kajian tindakan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.